bentuk sedekah, infak, wakaf, apa saja perkara-perkara baik yang Allah akan bayar kepada kita pahalanya. Lalu Abu Bakrin marah dan memukul wajah Finas dengan pukulan yang keras. Kemudian Abu Bakrin berkata, demi Allah, kalaulah tidak kerana adanya perjanjian antara kami dengan kamu sekalian, pasti aku pukul kepalamu. Engkaulah musuh Tuhan. Abu Bakrin kata, mujuklah antara kami dengan kamu Yahudi ada perjanjian. Itulah perjanjian yang Rasulullah ikat antara kepimpinan Islam Madinah dengan Yahudi Madinah, iaitulah apa yang kita sebut Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah yang memberi kebebasan kepada orang-orang Yahudi untuk mengamalkan agama cara hidup mereka, menghormati. Kalau musuh datang menyerang Madinah, Yahudi mesti tolong sama. Itu di antara isi kandung perjanjian. Masing-masing menghormati antara satu sama lain. Jangan ganggu, jangan kacau. Islam, hampa-hampalah. Sampai Sultan Selangor terpaksa bersuara sebagai pengerusi Majlis Hal Ehwal Islam Kebangsaan. Apabila ada si kafir non-Muslim yang menyatakan cadangan dan hasrat melantik orang-orang bukan Islam untuk sama gubal undang-undang Islam, kepala otak engkau. Janganlah buat marah kita. Janganlah sesuka hati engkau bercakap tanpa berfikir. Malaysia ni ada undang-undang. Kamu kena hormat perlembagaan Malaysia. Kamu kena faham ada hak Islam, bumi putera, orang Melayu, dan ada hak kamu non-Muslim. Sepakat hormat seorang sikit. Jangan nak bagi cedera hati umat Islam. Sultan Selangor, Tuanku Sultan sebut, jangan ganggu Islam. Dan dia baca ayat, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu, untuk kami. Janganlah buat kenyataan bodoh macam tu. Lepas tu, biasalah saya minta maaf. Tu Hei, geram betul tuan-tuan. Dalam keadaan kita nak sebut saling hormat, menghormati. Jangan ganggu, jangan kacau, jangan guris hati umat Islam. Apa hal kamu nak duduk dalam jawatan kuasa, nak gubal undang-undang Islam? Masuk Jawi pun tidak. Agak saya pun tak tahu. Kan? Masuk Jawi pun tidak. Sebok-sebok nak gubal undang-undang Islam. Cermat sikit cakap. Jangan guris hati. Dalam keadaan kita hormat, menghormati di antara satu sama lain, aman hidup, masing-masing pakat hormat. Hang cara hang, kami Islam jangan musik. Ini benda dia yang kita mesti faham. Begitulah di Madinah Nabi buat undang-undang itu. Maka adanya perjanjian antara Islam dan Yahudi supaya saling hormat, menghormati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorak langkah further ahead. Nabi further ahead, one step ahead. Nabi kahwin dengan orang Yahudi.
Apa tujuan? Salah seorang isteri Nabi ialah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah pemimpin Yahudi Bani Nadir. Nabi kahwin dengan anak dia. Kenapa? Untuk hubungan menjadi lebih baik antara Islam dan Yahudi. Bukan sekadar perjanjian Mitsaqul Madinah, tapi Nabi ikat dalam bentuk perkahwinan. Walaupun Yahudi terserlah kejahatan mereka, tetapi itu adalah di antara usaha Nabi. Di samping jodoh yang telah ditentukan Allah, Nabi buat begitu supaya hubungan Islam Yahudi ini jadi cantik, jadi molek, terutama di Madinah. Tetapi itulah yang tuan-tuan boleh lihat, al-ashqa, manusia golongan paling celaka. Kalau di Makkah musyrikin, kalau datang musim haji, puak-puak musyrikin selagi ada laluan masuk ke Makkah, puak-puak musyrikin akan buat roadblock. Roadblock buat apa? Datang saja jemaah haji ni untuk buat haji zaman jahiliah, sampai saja mereka di kawasan roadblock itu, pemimpin-pemimpin Quraisy akan briefing mereka. Apa briefingnya? Jaga, kamu nak masuk Makkah. Di Makkah sekarang ni ada seorang ahli sihir yang paling hebat. Astaghfirullah. Nama dia Muhammad, kata Abu Jahal. Setiap sempadan kempen, jaga, kamu nak masuk, nanti kamu akan dengar cerita tentang seorang ahli sihir yang paling hebat. Nama dia Muhammad. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhan, teruk betul tuan-tuan. Siapa yang setuju diberi gelar ahli sihir? Al-Walid bin Al-Mughirah daripada Bani Makhzum. Al-Walid ialah seorang yang paling kaya di bumi Makkah. Dialah paling kaya. Tuan-tuan muslimat boleh baca di awal surah Al-Muddathir. Boleh baca awal Al-Muddathir, kemudian buka tafsir, jumpa kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia? Pak penakan Abu Jahal. Mughirah tu datuk Abu Jahal. Al-Walid tu pak penakan Abu Jahal. Maka Al-Walid ada anak, nama dia Khalid. Khalid ibni Walid. Maka Khalid sepupu Abu Jahal. Khalid dapat hidayah, sepupu dia mangkuk hayun, masuk neraka. Tuan-tuan muslimin muslimat, mereka briefing dulu. Jaga no, saat lagi tawaf, hampa dengar cerita ahli sihir, hampa jangan terpesona. Dia hebat dengan sihir dia. Nanti dia baca benda tu, maksud dia Quran, hampa jangan percaya. Tu semua diajar oleh orang lain pada dia. Dia nak rampas saja kuasa kami, kata Abu Jahal. Tu yang benar, takut hilang kuasa. Na'udzubillahi min zalik. Ini al-ashqa. Di Madinah, al-ashqa paling celaka ialah puak-puak Yahudi. Walaupun tidak semua ada yang terima Islam, tapi jumlahnya kecil berbanding puak-puak celaka al-ashqa yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrin kata, mujuklah ada perjanjian. Kalau tak aku tibai muka aku rembat dengan hang-hang sekali mampu, kata Abu Bakrin. Mujuklah ada perjanjian, aku pukul muka hang sikit aja. Sikit tak sikit pun lebam jugalah, kena peninju Abu Bakrin. Baik. Demi Allah, lalu Abu Bakrin berkata, demi Allah,
kalau tidak kerana adanya perjanjian antara kami dengan kamu sekalian, pasti aku pukul kepalamu, engkaulah musuh Tuhan. Kemudian Finash pergi mengadukan peristiwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, mengadu ke Nabi. Pasal apa jumpa Nabi? Tahu dah Nabi itu lagu mana. Tahu dah Nabi itu manusia paling baik. Tahu dah Nabi itu manusia paling adil dalam dunia. Kalau dia adu, dia akan dapat pembelaan. Kalau Abu Bakrin silap, dia tak cari orang lain, dia cari Rasulullah. Dalam bab ni dia cari Nabi. Dalam bab ikut Nabi mampu, dia tak mau ikut. Tu dia jahat. Tu dia perangai Yahudi. Tak nak, marah, benci, buat macam-macam, kerana Nabi Muhammad tidak lahir daripada Bani Yaqub, Bani Ishaq, tetapi lahir dari Bani Ismail. Tu yang marah benar tu. Daripada keturunan Arab yang mereka gelar ummi. Ummi bagi orang Yahudi makna bangsa yang paling lekeh. Ummi kita iaitulah tak reti baca, tak reti tulis. Ummi bagi Yahudi bangsa yang paling lekeh. Tu Yahudi punya tafsir. Ummi macam tuan dengan anjing dia. Ummi itu anjing, Yahudi ni tuan. Lagu tu depa punya tafsir, punya jahat Yahudi. Bab ni pandai jumpa Nabi, bab lain tak mau ikut. Samalah dengan warga Mah. Kita selalu sebut warga Mah ni separuh harga ndak. Orang panggil pakcik marah. Tu orang panggil pakcik jatuh dagu. Tapi half price kereta api mau. Tu warga Mah punya cerita lah. Hak mana warga Mah minta maaf lah, bukan orang Kelang lama. Nak sebut begitulah, kita nak beritahu. Dengan Nabi tahu, ikut ajaran tak mau. Kenal Nabi pada kebaikan zahir, tetapi hak batin yang bakal memasukkan mereka ke dalam syurga, mereka langsung tak nak ikut. Baik, dia jumpa Nabi, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, lihatlah apa yang telah diperbuat sahabatmu kepadaku. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakrin, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Nabi siasat dulu. Tak ada terima sembrono, tanya Abu Bakrin, apa hal? Sebab Nabi tengok muka kawan tu boleh tahan juga sengit, dah kena pelempang. Pelempang dalam keadaan marah. Memang bagi power punya. Mujuk ada perjanjian, tidak kepala hang ku rembat, kata Abu Bakrin. Mujuk bagi muka. So Nabi perasalah muka tu adalah merah-merah sikit, bekas penampak ke apa ke. So Nabi tanya, apa hal Abu Bakrin sampai buat macam ni? Siasat dulu, tabayun. Baik. Abu Bakrin menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah telah mengatakan perkataan yang besar atau serius. Dia menyatakan bahawa Allah itu fakir, yakni memerlukan mereka, dan mereka itu kaya, tidak memerlukan Allah. Abu Bakrin beri alasan. Dia cakap macam itulah ya Rasulullah. Dia kata Allah tu fakir, Allah tu miskin, depa kaya. Depa bagilah dalil tu, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa nak bagi pinjaman pada Allah, maka dia kata itulah tanda Allah tu miskin, sebab dia minta pada kita nak buat pinjaman. La ilaha illallah. Punya teruk.
Abu Bakrin jawab dengan alasan yang baik. Itulah dia sebut, wahai Rasulullah, dia kata Allah fakir, memerlukan kita, dan kita tidak perlu kepada Allah sebab kita kaya. Mana boleh cakap macam tu, tuan-tuan? Kan Allah kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah, ayat nombor 15 surah Fatir. Sebelum Yasin, Fatir. Selepas Sabak, Fatir. Sebelum Yasin, ayat nombor 15. Allah declare, ya ayyuhan nas. Bukan kata ya ayyuhallazina amanu, bukan orang beriman. Allah sebut hei manusia, kamu seluruhnya. Apa dia? Antumul fuqara'u ilallah. Seluruh manusia, wahai manusia, antum, kamu semua tu al-fuqara, kamu tu fakir, kamu tu miskin, ilallah, kamu berhajat kepada aku Allah. Jangan duk sembanglah hang kaya tara mana. Semua manusia berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya, miskin, senang, susah, semua kita berhajat kepada Allah. Dan Allah sebut antumul fuqara. Antum, hampa semua ni fakir, miskin. Mana ada apa kita? Semua mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tutup ayat 15 Fatir, wallahu ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu dia, huwa, dia tu al-ghaniyyu, maha terkaya. Allah kata aku ni al-ghaniyyu, istighna. Istighna makna maha terkaya. Aku ini al-ghaniyyu. Antara nama Allah ialah al-ghaniyyu, Allah maha terkaya. Kita ni fakir, Allah maha terkaya. Minta dekat dia. Allah. Inilah jahat Yahudi, tuan-tuan. Jahat sungguh. Sampai taksir sedemikian bunyi dia. Sedangkan Allah kata aku ni al-ghani. Dalam ayat lain Allah kata mintalah aku perkenan. Ayat 60 surah Ghafir. Lalu dengar ayat ni. Kadang-kadang tu imam dia baca sebelum dia nak doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat berapa? 60 surah Ghafir juzuk 24. Allah Ta'ala sebut, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku, doalah pada aku, astajib lakum, aku akan mustajabkan doa kamu. Kita tak yakin dengan Allah. Yang tinggal minyak mustajab, hak tu tinggal. Kan minyak angin apa mustajab, hantam pilah. Nak sebutnya Allah kata hampa minta astajib lakum, aku bagi. Tak bagi terus Allah tangguh, tapi dia bagi. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan baca ayat tu sampai habis, buka tafsir, ayat tu ada hukuman orang yang malas berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannam dakhirin. Sesungguhnya kata Allah, mereka-mereka yang kufur dengan ibadah, maksudnya buka tafsir, orang yang malas berdoa. Yastakbiruna an ibadati,
ada kalimah yastakbirun, sombong, takabur. Dan maksud ibadah dalam ayat tu, ada mufassirin sebut maksud dia doa, iaitu orang yang sombong ni dia malas berdoa. Tu dia. Wih, takut tuan-tuan, hujung ayat tu Allah kata sayadkhuluna jahannam, masuk neraka jahannam. Siapa tu? Sombong, angkuh, pemalas nak minta dengan Allah. Allah humban dalam neraka jahannam. Sebab tu jangan putih doa. Orang sombong lah maksud dia. Dan termasuk sombong di situ, kalau buka tafsir, ialah dia malas berdoa. Dia rasa dia okey dah, minta. Tak ada apa kita ni. Allah Maha terkaya. Maka Abu Bakrin sanggah dan memberikan jawapan. Patutkah dia cakap macam tu? Aku pukullah dia, kata Abu Bakrin. Ketika dia berkata begitu, maka aku marah kerana Allah dari ucapannya itu. Kemudian aku memukul wajahnya. Marah aku sebab dia cakap begitu, dia sudah hina Allah. Ni dia sifat kita. Kita marah tuan-tuan, marah, sayang, kasih, apa pun lillah, kerana Allah. Ini ingat, kita marah, kita benci, kita apa pun kerana Allah. Ingat, bukan kerana yang lain. Kita sayang seseorang kerana Allah. Kenapa? Kerana seseorang itu dia patuh perintah Allah, dia ikut Allah, semayangnya, ibadahnya, maka kita sayang ke dia sebab dia ikut Allah. Sayanglah kita. Bukan sayang sebab dia selalu belanja kopi dengan kita. Tiap-tiap pagi breakfast dia belanja. I love you, dia kata. Bukan. Sayang kita mesti kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersedia untuk memisahkan kasih dan sayang kita juga kerana Allah. Kan tu Nabi sebut, wa an yuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kan Nabi sebut dalam hadis Al-Bukhari, hadis sahih, bahawa di antara tanda iman sudah manis, tanda kemanisan iman, kita dah rasa dah manisnya iman, antara tanda dia, Nabi kata yuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah, adalah dia kasih dan sayang pada seseorang, kasih dan sayangnya kerana Allah. Tu Nabi ajar. Dia sayang Polan kerana Allah, sebab Polan tu ikut cakap Allah, aku sayang dengan hang. Hang lawan Allah, aku putus kasih sayang juga kerana Allah. Tu Nabi ajar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ingat benda ini. Sayang dan kasih, marah kerana Allah, cabul Islam marah, hina Islam marah, hina ulama marah. Tu sifat mesti ada. Jangan kita buat lebih kurang. Jangan menjadi bacul pondan sampai langsung kita tidak ada perasaan untuk marah apabila Islam dicabut. Maka benda ini benda besar. Abu Bakrin kata, aku marah, lalu aku pukul wajahnya. Baik, sambung. Namun Finash mengingkari penyataan Abu Bakrin itu. Biasalah, Nabi tak ada waktu tu. Hai, dia lupa Jibril saat lagi kita baca ayat. Dia lupa Allah sentiasa maha melihat. Nabi tak ada. Lalu dia cuba tipu Nabi. Dia kata tak ada. Dia kata Abu Bakrin bohong ya. Dia tak cakap pun macam tu. Lalu dia berkata, aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Bohong.
Dia nak claim, dia kata Abu Bakrin bohong. Samalah macam munafiqin Madinah. Samalah macam kepala munafik Dolah bin Ubay. Ketika Dolah bin Ubay maki hamun orang-orang muhajirin dalam peperangan Bani Mustalik. Azan. Azan. Aina Mu'az Al-Ghum. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal La haula wa la quwwata illa Hayya 'alal La haula wa la quwwata. Hayya 'alal La haula wa la Hayya quwwata. 'alal La haula wa la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati. Muslimin dan muslimat, samalah perangai Finash dengan apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul la'natullahi alaih ketika seorang lelaki yang bernama Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhum, anak kepada Al-Arqam bin Abi Al-Arqam daripada Bani Makhzum.
Zaid bin Al-Arqam telah mendengar sendiri ketika Rasulullah dan para sahabat berehat di suatu tempat dalam perjalanan pulang ke Madinah dalam peperangan Bani Mustalik. Bagaimana perebutan air di sebuah telaga antara Ansar dan Muhajirin menyebabkan hampir berlaku pergaduhan di antara Ansar dan Muhajirin, di antara seorang lelaki yang bernama Jahjah dan juga seorang yang bernama Sinan, seorang Ansar, seorang Muhajirin, hampir bergaduh kerana berebut air dalam peperangan itu, dalam perjalanan pulang. Maka kesempatan inilah diambil oleh Abdullah bin Ubay. Lalu dia kutuk Muhajirin, dia menyebelahi Ansar, dia kutuk Muhajirin, tak sedak ke diri, mari Madinah, orang bagi tempat jadi pemimpin. Dia duk geram lama dah, tak dapat. Riwayat menyebut Dolah bin Ubay sudah tempah jubah khas untuk hari pertabalan. Ini riwayat sebut. Dia dah jubah khas tu dah tempah untuk dia dilantik menjadi Perdana Menteri Madinah. Tiba-tiba Nabi sampai, orang bai'ah Nabi, selesai dia tenggelam. Dia duduk geram lama lah. Tak dapat jawatan tu, dia jadi geram. Maka dia lepas peluru dia hina Muhajirin. Last dia kata, nilah Muhajirin seumpama melepaskan anjing yang tersepit. Bila dah lepas, dia tokak tuan dia. Didengar oleh Zaid bin Al-Arqam. Zaid report pada Rasulullah. Zaid waktu tu umur dalam 15-16. Nabi lupakan, Nabi semacam tak mau dengar. Walaupun Umar sudah bersedia untuk membunuh Dolah bin Ubay, Nabi kata, Allah, budak kot dia tersilap dengar. Nabi sangka baik lagi. Sampai di Madinah, riuh satu Madinah. Dolah bin Ubay sebut begini, Dolah bin Ubay sebut begini. Akhirnya Dolah bin Ubay jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya tak cakap pun benda tu. Dah, Nabi kata, tak cakap, sudahlah. Dah, kau lah Rasul. Dia bohong. Wah, dia bercakap. Kata munafik ni. Nabi kata tak cakap, sudah. Lalu dia pergi, 2-3 langkah saja dia tinggalkan Nabi. Jibril turun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Turun surah Al-Munafiqun. Ang nak lari mana? Anak lari mana? Dia belah aja. Turun surah Al-Munafiqun, membenarkan Zaid bin Al-Arqam dan berdustalah Dolah bin Ubay. Sama lagu ni. Dia habaq kat Nabi, mana ada? Tak ada. Aku tak habaq pun. Dia ingat Nabi siapa? Dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menurunkan firman-Nya ayat 181 dari surah Ali Imran juzuk 4 untuk menyanggah perkataan Finash dan membenarkan penyataan Abu Bakrin. Maka ini di antara ayat yang turun kerana mulut Abu Bakrin. Saya selalu sebut banyak ayat Quran turun kerana mulut Umar Al-Khattab. Tak boleh lawan Saidina Umar. Walaupun Abu Bakrin paling rapat dengan Nabi, tapi di sudut penurunan ayat Quran adalah menang kepada Umar Al-Khattab. Baik, ini salah satu ayat yang turun daripada mulut Abu Bakrin, iaitulah firman Allah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami adalah orang-orang yang kaya. Kami Allah akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya, dan kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah azab seksa yang sentiasa membakar. Turun ayat. Nariman. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah kata, aku dengar. Taukid lagi, laqad. Lam taukid, laqad sami'a. Aku ni maha mendengar. Aku dengar qaulal ladzina qalu, perkataan mereka, innallaha faqirun. Oh, aku ni miskin. Wa nahnu aghniya, kamilah kaya. Aku dengar kata Allah. Nak lari mana tuan-tuan? Allah maha mendengar. Lalu Allah kata, hampa jaga sanaktubu ma qalu. Aku akan tulis apa yang hampa cakap, dan aku akan tulis wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Perbuatan kamu bunuh nabi-nabi aku, itulah perbuatan hampa. Bila Abu Bakrin tegur, hampa kata lain, sedangkan hampa punya dahsyat dosa, hampa bunuh nabi-nabi aku. Hampa jaga, kamu akan diazab dengan azabal hariq. Ayat tu turun membenarkan Abu Bakrin. Kita habiskan last. Dan turun pula ayat tentang Abu Bakrin As-Siddiq dan kemarahannya yang memuncak. Turun pula ayat satu lagi tentang kemarahan punca Abu Bakrin jadi marah. Turun ayat, Allah berfirman, latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Juga Ali Imran ayat 186. Maksud, demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta dan diri kamu. Pertama-tama Allah sebut latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah sebut dua ni, kita tak boleh lari. Ujian, ibtila, latubalawun, ibtila. Makna Allah akan uji. Pertama, amwal, harta benda kita. Lagi duit banyak, lagi nak sedekah ke, lagi duit banyak, rasa lagi kuat bakhil, mampu. Waktu duit tak ada dalam bank, kemain lagi sedekah. Oh, dah banyak sikit duit dalam bank, ada 20,000, dia mula rasa berat aja nak tolong orang, rasa berat aja nak sedekah. 20,000 tiap-tiap malam duk slide tu, duk tengok Maybank to you tu. Duk tengok baki dah, takut scammer kebah. Nak tidur cek, oh cukup baki.
Allah uji tuan-tuan. Kereta mewah kita nak bawa pi ke mana? Allah uji. Nak bawa pi tempat-tempat hiburan ke nak parking di masjid? Bukan Islam larang nak berhibur sekali-sekala, nak pi sana sini berjalan, tapi langsung tak pernah tinggal masjid kereta dia. Mampus. Motor besar dia langsung sekali tak pernah singgah masjid. Yang ada motor besar dia danok sadau hanyai patah balik. Lepas tu tak ada lah nak ingat parking kat masjid kau jadi saksi besok di akhirat. Motor aku ni pernah parking di rumah Allah. Ya Allah, Allah uji tuan-tuan. Allah uji wa anfusikum. Diuji juga diri kita. Waktu sihat banyak tak baca Quran? Kau menengok YouTube tak apa-apa. Waktu sihat banyak tak nak selawat berzikir? Kau merapu tak ketahuan? Allah uji. Nikmat sihat, nikmat harta siap, Allah uji. Baik. Kemudian Allah sebut, dan demi sesungguhnya wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Jaga. Kamu pasti akan mendengar. Tengok ayat tu. Wala tasma'u. Waw tu dah taukid, lam tu dah taukid, punya kuat ayat. Apa dia? Kamu pasti akan dengar daripada mereka yang diberikan kitab sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasara, dan kamu pasti akan mendengar daripada asyraku, golongan yang mensyirikkan Allah, golongan penyembah-penyembah berhala, golongan penyembah-penyembah dewa dan sebagainya. Apa yang kamu akan dengar? Adzan katsira, ditafsirkan dengan perkara, cacian, tuduhan yang menyakitkan hati. Ada harap? Habaq dah weh. Sakit hati. Ni Allah sebut. Lalu Allah kata, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Itu pula Allah minta. Dan jika sekiranya kamu bersabar. Sabar bukan makna tak boleh bercakap. Tidak tak bercakap Tuanku Sultan Selangor. Sabar bukan diam, tak apalah, buat lagu mana, balik rokok, sepak pungkok baru tahu lagu tu. Tak ada. Sabar sampai tak bercakap, sabar sampai orang pijak Islam, tu bukan sabar, tu penakut bacul. Allah kata wa in tasbiru, sekiranya kamu bersabar, maknanya akan ada benda itu dan kita hadapi dia dengan penuh kesabaran. Di samping bagi ingat, jangan kacau, jangan ganggu. Sabar-sabar juga. Tu duduk dia. Jangan duk silap tafsir. Sabarlah, sabarlah. Nak buat lagu mana? Dia kira lagu dia. Dia bukan dah lagu tu. Hindustan pun tak ada apa dah waktu tu. Kena reti elok. Ini melibatkan ad-din, agama kita. Maka kita mesti faham. Sabar-sabar juga. Tegak kena bercakap. Report polis buat. Dalam keadaan kita buat report polis dan sebagainya. Biar polis bertindak. Ikut undang-undang dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sekiranya kamu bersabar, watattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah, kamu tetap yakin dengan Islam, kamu takut kepada Allah walaupun mereka menghina agama kamu, kamu tetap sedemikian sifatnya, fa inna dzalika min azmil umur. Bahasa mudah, hatulah aku ndak, kata Allah. Aku ndak yang itulah. Fa inna dzalika min azmil umur. Bahasa mudahnya, aku ndak yang tu, aku ndak hampa buat yang tu. Apa dia? Sabar takwa, sabar takwa. Sebab kamu akan kena benda ni sampai kiamat.
Apa dia? Ahlul kitab, Yahudi, Nasara dan puak-puak penyembah berhala. Aduh, cari jalan. Maka sabar dalam bentuk bukan duduk diam saja. Tu dia duduk dalam keadaan kita diajar. Itulah yang diatur di dalam kehidupan kita. Maka ayat ini adalah kerana marah Abu Bakrin, maka Allah turunkan, Allah beritahu, begitulah puak-puak Yahudi, begitulah puak-puak Nasara, begitulah asyraku, mereka yang syirik kepada Allah, begitulah perangai mereka. Empat sabar dan dalam keadaan bertindak ikutlah undang-undang yang ada. Begitu. Kita mesti faham, bukan duk diam sampai tak boleh nak cakap, sabar punya pukui. Hak tu bacui penakut nak mampui. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, inilah bab yang kita habiskan pada malam ini, dan insya-Allah MOU kita 29 hari bulan Januari, hari Senin, Khamis, hari Senin minggu kelima, insya-Allah kita jumpa sekali lagi 29 Januari, dan kita bahas tajuk yang baru, sikap Abu Bakrin menjaga rahsia Nabi. Tuan-tuan jangan ingat undi je rahsia. Nabi pun ada rahsia. Jangan ingat Nabi tak ada rahsia. Maka antara orang yang menjaga rahsia Nabi ialah Abu Bakrin. Dan kita akan tengok, dan ada surah yang akan saya baca tentang bab itu insya-Allah. Dia ada rahsia dan ada ayat dia. Kita akan baca nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.